kepada wawancara tersebut, sebelum saya dedahkan apa yang mereka cakap, saya mungkin tak sempat tuan-tuan, saya ingat tak sempat. Saya akan ajak tuan-tuan sama-sama kita berfikir. Kan? Maknanya, salah satu daripada apa yang digambarkan oleh profesor tersebut, ialah berkenaan wujudnya golongan-golongan yang merancang di belakang tabir. Dan profesor itu bercakap, dia bukan berkata bahawa ini mungkin berlaku. And prediction yang dicakap tu, bukan, cara dia cakap tu, kata doktor yang wawancara ni, cara dia cakap bukan perkara ni mungkin berlaku ataupun akan berlaku, mungkin itu. Cara dia cakap bukan prediction, bukan ramalan. Cara dia cakap ialah plan, apa yang dia plan. Dan wawancara ini pada tahun 1969. Baik, saya akan pergi ke situ. Kita bermula dengan peperangan dunia pertama. Tuan-tuan, saya nak sebut sikit kajian yang kita buat. Kita tengok trend. Peperangan dunia pertama bermula pada tahun 1914. 1914. Dan akibat daripada peperangan dunia pertama 1914 sampai 1918. 14 sampai 18, kurang lebih 4 tahun. Apa jadi lepas 1918? Tuan-tuan, saya nak sebut sini. 1918 berlaku satu kejadian yang aneh, yang pelik. Iaitu pada masa itu berlakulah selepas daripada peperangan dunia pertama, berlakulah disebut satu flu, pandemik. Satu pandemik. 1918, 1919. 1918, 1919. Maka berlakulah satu pandemik, katastrofi, satu bencana yang dipanggil sebagai Spanish flu. Spanish flu. Macam sama aja. Tuan-tuan. Jadi apabila berlaku lepas Perang Dunia Pertama, 1918, 1919, lebih kurang, maka berlakulah satu, kita sebut, satu yang besar. Yang disebut nama satu pandemik lah, pandemik, yang disebut sebagai Spanish flu. Kalau kita kata, mungkin masa itu berlaku perebakan secara natural. Tuan-tuan, saya nak sebut sini. Kan? Pandemik pada masa itu, Spanish flu itu telah menyebabkan berapa orang mati? 70,000. Kejap. Nota saya ni dia ni sikit, lari sikit. Okey. Lebih kurang 50 juta mati pada zaman tu. 19, 18, 19, 19. 50 juta mati. Sebab Spanish flu. Flu juga. Virus juga. Dan walaupun 50 juta ni macam tak banyak. Bandingkan kita hari ni agaknya juta-juta banyak dah. Contoh. Tetapi dia mengambil 2.8% penduduk dunia. 2.8% penduduk dunia pada masa itu. Mati. Dan kita pada hari ini, setakat ini, COVID-19, berapa juta dah mati? Wallahu a'lam, mungkin dah lebih daripada 50 juta lah, dah lebih 70 juta, 80 juta mungkin, wallahu a'lam. Tetapi setakat ini hanya peratus kematian sebab COVID-19 ini hanyalah 0.0009%. 0.0009, 3 kali kosong. Baik. Jadi kematian yang disebabkan oleh COVID-19 taklah sebanyak peratus kematian, taklah sebanyak peratus kematian yang disebabkan oleh Spanish flu. Setakat ni lah. Mungkin lebih lama, lebih ramai kan? Mungkin. Wallahu alam. Baik. Jadi sebut kat sini tuan-tuan, sama pattern dia. Lepas Perang Dunia Pertama, kan, tiba-tiba ada flu. Tiba-tiba ada flu, Spanish flu. Kita ni, lepas kejatuhan ekonomi,
pada tahun 2018. Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tengok. Ada benda jatuh, ekonomi jatuh 2018 ni, tiba-tiba flu naik 2019 sampai sekarang. Tuan-tuan yang mata Allah, ada pattern tak? Ada. Ada kesamaan tak? Ada. Walaupun pattern ni, kalau kita nak plot baru 2 data je, tapi ada pattern. Sebab benda ni besar. Besar, bukan kecil, besar. Baik. Apa berlaku lepas Spanish flu? Apa berlaku selepas Spanish flu? Selepas Spanish flu, tuan-tuan, pada tahun 1920, terbentuklah League of Nations. Macam United Nations sekarang. League of Nations. Jadi ini adalah himpunan negara-negara yang menang perang dunia pertama. Dia buat satu grup. League of Nations. Jadi, kita ni berlaku juga satu perhimpunan, satu kumpulan, maknanya United Nations dah ada, tak boleh nak buat League of Nations, tak boleh dah, United Nations dah ada, nak buat apa lagi. Jadi kumpulannya kumpulan yang berkaitan dengan virus COVID, negara-negara yang terlibat dengan kesihatan. Malaysia anggota. Tuan-tuan dan mata Allah, kemudian apa berlaku pada lepas tahun 20, 21, 20, apa berlaku selepas Spanish flu? Tuan-tuan tahu apa berlaku, tuan-tuan? Ini saya baca sejarah, ini fakta. Saya cakap ni fakta. Berlakulah apa yang digambarkan sebagai depression toll on the economy. Ekonomi jatuh. Ekonomi jatuh, tuan-tuan. Dia tak payah lockdown lama-lama. Dah jatuh dah. Sebab memang tak berapa kuat sangat. Lepas perang. Lepas perang, banyak negara rosak apa semua. Jadi, bila kena flu ni, habis jatuh. Dan kita lihat, trend tu pula, lepas COVID-19 ni agaknya apa, tuan-tuan? Lepas, sebenarnya COVID-19 ni, tak ada apa-apa kalau tak ada lockdown. Tapi ada lockdown, ekonomi akan jatuh. Ni, saya sebut, tuan-tuan. Saya sebut ni nampak macam coincidence macam kebetulan. Tak, ini perancangan. Sebab tu saya akan sebut apa yang disebut oleh profesor tadi. Saya akan sebut nama profesor tu kemudian sikit. Saya tak nak tuan-tuan tahu banyak sangat nanti kan benda ni jadi lain pula. Saya akan sebut nama profesor tu. Baik. Jadi di sini kita melihat daripada kajian pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar sosiologi, pakar-pakar sosiopolitik, pakar-pakar geopolitik, dia kata ekonomi jatuh. Maka tuan-tuan akan berlaku jatuh. Jobless. The Great Depression akan menyebabkan exceptional high level of jobless. Ramai orang akan tidak ada kerja. Jobless. Dan sekarang ini, setakat ini, di Amerika telah menjadi 3.2% sehingga daripada 3.2% unemployment. Di Amerika contohnya 3.2% menjadi 24.9%. 24.9%, the highest rate of jobless unemployment di Amerika sekarang. Amerika yang negara hebat tu, yang dia survive sebab ada bisnes. Amerika ni dah hutang banyak dah. Tapi dia punya survive sebab ada bisnes. Kan bisnes dah habis. Baik, tuan-tuan, digambarkan oleh Goldman Sachs. Goldman Sachs ni pun orang dia juga Dia kata unemployment in the US would spike to 15% in the second quarter of 2020. Dia akan naik sampai 15%, daripada 3% jadi 15%. Ni, tahun ni. Dan dijangka kemudian lepas-lepas itu akan naik sampai 32%. Dan kemudian akan naik sampai habislah. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah. Maknanya dengan sebab COVID-19 ini, pandemik ini, serentak seluruh dunia, bukan Amerika saja, seluruh dunia mengalami kehancuran ekonomi. Seluruh dunia. Secara global. Ni serentak sekarang. Tidak ada negara yang terlepas daripada masalah ekonomi sekarang di seluruh dunia. Walaupun dia dah baik, kata tak banyak, tak ada COVID, tapi masalah. Saya akan sebut contoh-contoh, tuan-tuan. Termasuklah juga Israel. Israel ni negara Yahudi pun ada 3 juta penganggur. 3 juta penganggur, tuan-tuan. Ramailah 3 juta. Sebab dia hanya berapa juta aja
Dia mungkin 11 juta, 10 juta, 11 juta gitu. Saya tak ingat yang the latest one. Kan? Dia punya penduduk dia. Kemudian di Amerika sehingga Julai yang lepas 35 juta. Di Amerika 35 juta dah menganggur setakat April. April, Mei, Julai. Setakat Julai lah lepas. Tuan-tuan rahmat Allah, 35 juta ni macam seluruh rakyat Malaysia. Lebih kurang. Itu di Amerika. Itali, Greece, habis ekonomi dia. Spanyol, habis ekonomi dia. Perancis pun nak habis lah. Perancis, tuan-tuan. Kenapa yang dia duk bising-bising pasal orang Islam ni? Dia bising-bising pasal orang Islam sangat ni. Perancis ni, dia presiden. Dia ada masalah ekonomi, tuan-tuan. Dia ada masalah politik, dia tak stabil. Ekonomi dia tak stabil. Maka dia pun create lah masalah. Orang Islam pun bangkit lah, marah-marah dia. Dia tengah tak ada, orang tengah tak ada duit, tuan-tuan. Stres. Stres tak? Stres. Sekarang ni Perancis hanya ada, dia punya bajet-bajet ni untuk tentera je. Tentera dia pun dah, bajet dia pun dah turun dah. Perancis. Sebab tu rahsia kenapa dia duk sebut-sebut pasal Rasulullah lah apa, tiba-tiba pula dia tak sokong Islam. Kenapa? Sebab dia nak create peperangan. Dia nak create peperangan supaya tidak nampaklah ekonomi jatuh ni sebab salah dia. Sebab salah kepimpinan. Memang ekonomi jatuh. Perancis nak habis dah. Tuan-tuan, seluruh dunia berhadapan dengan masalah ekonomi. Ni, sebab pandemik. Sama macam 1918, 1919 dulu, pandemik Spanish flu. Lepas Spanish flu balik, masuk, and ekonomi habis. Depression. Tuan-tuan rahmat Allah, maka kita akan melihat banyak negara, termasuklah Britain, Belanda, Jerman, Asia Tengah, termasuklah China. Oh, kita kata China mesti bagus, pandai, okey. Dia mesti kaya. Kan? Dia banyak bisnes. Tak, tuan-tuan. China pun teruk ekonomi dia. Dan ditambah lagi, Allah izin, tuan-tuan. Ini Allah izin, tapi mungkin tak daripada HAARP, HARPS, mungkin juga weather. Nanti saya akan dedahkan. Mereka control weather. Mereka boleh control cuaca. Dengan teknologi mereka. Jadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dah sebut. Bila dia datang kemarau, bila dia datang banjir. Air, sungai. Kan? Baik. Di China, tuan-tuan rahmat Allah, ekonomi di China juga hampir-hampir habis. Terutamanya apabila sekarang ni 2/3 daripada negara China berhadapan dengan masalah banjir. Allah izin banjir. Kenapa, macam mana boleh banjir? Wallahu alam. Adakah dia perbuatan manusia? Disebabkan manusia yang menggunakan teknologi hub contohnya sehingga ekonomi dia jadi kacau bilau supaya dia tak kuat, kan? Ataupun memang Allah datang secara natural. Sama ada Allah izin dengan sebab kita kata hub tadi, teknologi hub, Dajjal punya teknologi yang nak bagi China goyang, Amerika goyang, semua goyang, besok yang naik, dia naik seorang. Dia nak naik seorang. China goyang, Amerika goyang, Eropah goyang, semua goyang. Yang tak goyang, dia saja besok. Sekarang ni, tak payahlah dah detail sangat. 2/3 China, 2/3 China telah dilanda banjir. Tanam-tanamannya musnah, kan? Haiwan-haiwannya mati. Kan? Sehingga kan ada perintah daripada presiden dia, Xi Jinping. Apa dia? Dia suruh rakyat dia makan satu hari sekali sahaja. Bayangkan tuan-tuan, satu hari sekali je makan. Ada arahan. Kita bayangkan negara kita ni, perintah daripada Muhyiddin Yassin, Prime Minister, rakyat Malaysia boleh makan sehari sekali saja. Negara komunis boleh buat lah. Negara komunis boleh buat, dia boleh kontrol. Negara liberal kapitalis macam kita ni, tak boleh nak buat, kan. Baik, tuan-tuan, di China sampai peringkat arahan dia makan sehari sekali. Disukat. Ini negara China. Dan kita dapati sekarang ini oleh kerana cuaca yang tidak menentu ini, maka 12 negara yang menghasilkan bijirin, makanan-makanan asasi dunia, daripada 12 negara yang menghasilkan ni, dia ada the biggest production of bijirin tadi, kan, sekarang nak buat untuk negara masing-masing pun dah tak cukup. Dah tak cukup. China, kan,
2/3 banjir. Ini Allah izin tuan-tuan. Maknanya bukan saja ekonomi jatuh, cuaca juga akan bertambah teruk. Cuaca akan bertambah teruk. Kita kat Malaysia mungkin tak rasa lagi tuan-tuan. Mungkin tak rasa lagi. Tapi tak lama dah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut kat sini bagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan akan kucar-kacir, kemuncak macam saya sebut sebelum ini. Dajjal nak keluar kemuncak masalah. Maka dia akan keluar sebagai penyelamat. Dia akan keluar sebagai pemimpin. Dia akan keluar sebagai, kita kata sebagai raja. Raja yang memerintah. Yang boleh kata kita tolong yang ini, kita tinggalkan yang ini. Yang ini ekstremis. Yang ini pengganas, kita tinggalkan. Yang ini orang baik-baik, kita bagi dia makanan dan sebagainya. Baik, jadi ini antara perkara yang digambarkan. Sedang berlaku sekarang. Jadi, tuan-tuan, saya nak bacakan topik-topik sikit. Topik-topik bagaimana seorang profesor, namanya Profesor Dr. Richard Day. Dia meninggal dunia pada tahun 1989. Dia inilah yang telah memberitahu kepada beberapa kumpulan doktor-doktor pakar yang di bawah dia, di universiti dia, tak payah saya sebut universiti mana, di universiti dia di Amerika, dan kemudian dia telah memberitahu kepada doktor pakar dia tentang bukan ramalan, sebab dia kata dia, cara dia cakap bukan ini ramalan, pada dia cakap tu tahun 1969. Jadi berlaku 1970, 1980, 1990, 1920, tahun 2000, minta maaf, kemudian tahun 2020. Tuan-tuan, disebut 2021 akan berlaku satu perubahan di dunia ini. Jadi mereka merancang untuk merubah sosiopolitik, geopolitik, sosioekonomi dunia ni, perancangan dia sehingga tahun di abad 21. Sehingga di abad 21. Dan bila abad 21 ni? Inilah kita 2020 ke atas. Baik. Saya bacakan topik-topik saja. Demi tajuk-tajuk. Demi tajuk tuan-tuan boleh agak apa ada kat dalam tu. Maka di dalam interview atau di dalam penerangan dia kepada student-student yang dipercaya, Dr. Richard Day ni, dia meninggal pada tahun 1989. Dia seorang profesor pediatrik. Dan kemudian dia telah menyatakan beberapa, saya pilih tajuk-tajuk dia yang berkaitan dengan kita sebut hari ini je. Yang pertama dia kata, dia kata ada kumpulan yang merancang. Dia sebut ada grup yang organize and planning, dia sebut. Tapi dia tak sebut siapa. Ada. Jadi dia kata kepada anak-anak murid dia ni, semua doktor-doktor belaka. Medical student ni, tapi student yang dah senior lah. Bukan semua orang. Dia orang yang dipilih lah. Dia kata dunia ni berjalan, ada yang merancang. Ada yang plan. Maka dia pun sebut plan-plan itu pada hari tersebut. Maka dia kata antaranya, saya sebutlah, dia banyak, saya petik je. Antara dia kata sehingga dengan perancangan itu, people will have to get used to change. People kena biasakan untuk berubah. Jadi dia merancang sehingga akan berlaku perubahan kepada kehidupan manusia, dan manusia ni kena biasakan dengan perubahan itu. Pernah dengar tak perubahan, apa maksud perubahan baru ni? Sekarang ni disebut norma baru. Dia kata apa? People will have to get used to change. Ini antara. Saya petik-petik je ni. Saya bukan ikut susunan. Tak ikut susunan. Kemudian dia kata, the real and stated goal. Jadi dalam perancangan itu, ada perancangan yang real. Maknanya objektifnya itu yang sebenar. Dengan objektif yang diletak. Objektif yang tersurat dengan objektif yang tersirat bahasa kita.
Ini disebut. Kan? Kemudian disebut planning the control over medicine. Dalam masa daripada 1930, 1940, 1950 tu mereka dah rancang macam mana nak planning to control over medicine untuk mengawal perubatan. Sebab tu dia sebut pada doktor-doktor dia ni. Kita nak merancang untuk planning to control over medicine. Ni saya guna perkataan dia. Kemudian disebut ni elimination of private doctors. Jadi doktor-doktor yang private ni besok yang tak bersama dengan dia eliminate. Macam yang berlaku pada tahun 1910 kurang lebih ataupun 1912, doktor-doktor yang herba, yang holistic medicine, yang alternative medicine selain daripada alopati sekarang ni, pada zaman itu di US, mereka dikecam, demonize dan kemudian sampai ada yang ditangkap. Ini dia sebut tahun 1969, disebut dia rincikan. Kemudian kita sebut sini bagaimana disebut juga elimination of private doctor. Kemudian new difficult to diagnose and untreatable disease. Jadi akan ada berlaku sesuatu disease, penyakit susah untuk dirawat, tak ada rawatan. Untreatable, tak boleh dirawat. Kemudian suppressing cancer cure as a mean of population control. And menekan supaya kanser tidak ada ubat. Suppress. And the cancer cure. Maksudnya kanser ni ada ubat. Mana ada penyakit tak ada ubat? Rasul sallallahu alaihi wasallam kata semua penyakit ada ubat. Tiba-tiba doktor kita kata kanser tak ada ubat. Kan bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan bertentangan, tapi kita percaya juga dia kata tak ada ubat. Dia kata apa? Antara yang dia plan tadi, suppressing cancer cure as a mean of population control. Ini Dr. Day sebut tadi. Kemudian inducing heart attack. Ini tuan-tuan. Inducing heart attack as a form of assassination. Ini disebut pada tahun 1969. Sekarang fakta tuan-tuan, pembunuh nombor 1 dunia. Minta maaf. Kita Malaysia cukuplah. Pembunuh nombor 1 Malaysia. Jantung tuan-tuan. Pembunuh nombor 1 Malaysia, jantung. Tiba-tiba saya jumpa. Dia kata apa? Inducing heart attack as a form of assassination. Kita menjadikan serangan jantung sebagai satu cara untuk membunuh, assassinate. Blending all religion. Ni tuan-tuan. Ni bagian religion pula. Blending all religion. Gabungkan, campurkan, gaulkan all religion. Blending all religion. The all religion will have to go. Kita blendkan religion, kita satukan religion semua sehingga the all religion, agama yang asal akan pergi, akan hancur. Nampak? Jadi kesatuan agama-agama one world religion ni tuan-tuan, sebenarnya tujuan dia nak menghapuskan agama yang sebenar. Apa agama yang sebenar? Tuan-tuan dah boleh jawab lah. Kan? Baik. Kemudian disebut lagi, ini semua topik-topik dia. Panjang tuan-tuan. Panjang. Tapi saya sebut topik, kita dah boleh faham perancangan dia apalah. Kita tak payah pergi detail pun tak apa, kita boleh faham. Restructuring education. Menstrukturkan semula pendidikan as a tool of indoctrination. Jadi pendidikan kita restructure supaya dia membentuk satu doktrin yang baru kepada anak-anak. Ini disebut tahun 1969. Kemudian disebut lagi apa tuan-tuan? Controlling who has access to information. Siapa yang pegang IT, siapa yang pegang information, maka kita kena control. Controlling who has access to information. Maknanya kalau sekarang ni digital certificate, besok dia pegang lah. Digital currency, besok dia pegang lah. Semua information dia pegang. Baik. The need for more jail. Kita perlukan lebih banyak penjara. The need for more jail and using hospital as jail. Ini tuan-tuan. The need for more jail. Satu keperluan untuk lebih banyak lagi penjara and
using hospital, menggunakan hospital as jail sebagai penjara. Dia sebut 1969. Doktor ni tuan-tuan. Falsify scientific research. Buat scientific research, falsify. Gunakan tipu daya. Kata ni macam inilah katanya. Jadi sekarang ni, antara hujah doktor-doktor kita, minta maaf saya sebut. Kadang-kadang dia kata, kenapa tak guna madu? Kenapa tak guna hadis Nabi kata, madu beginilah, habatus saudah begitulah, boleh merawat sebagainya. Sebab tidak ada scientific data. No scientific data. Tuan-tuan, tak cukupkah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kita yakin dengan sesuatu itu sebagai ubat? Tak cukupkah? Di mana iman kita, tuan? Ini saya tanya. Di mana iman kita? Para doktor. Rasul SAW kata, yang ini ubat, tiba-tiba tak ada data. Tak ada data. Padahal data ada, mungkin kita tak tahu. Mungkin kita tak tahu. Dan yang lebih penting itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tibun Nabawi, perubatan Nabi. Perubatan Nabi wahyu. Tidaklah dia bercakap melainkan wahyu. Allah firman dalam Quran. Tiba-tiba kita kata tak ada data. Dia kata apa macam ni? Dia kata falsify scientific research. Kemudian dia kata and terrorism. Sekarang ni kita nampaklah. Ini disebut 69, tahun 69 ni, dulu ni, bukan sekarang. Tapi kita dah nampaklah terorisme, bioterrorism lah kata si Bill Gates dan sebagainya. Kemudian financial control. Financial control. Menguasai keuangan. Menguasai keuangan, ekonomi dan sebagainya. Surveillance implant. Tuan-tuan, disebut 1969. Surveillance implant. Sebenarnya dirancang lebih awal daripada itu. Kan? Implant ni apa? Masuk dalam badan kita alat untuk surveillance. Surveillance implant. And television that watch you. Ni CCTV. Zaman 69 CCTV mana popular lagi, tuan-tuan. Ni yang cakap ni doktor, medik. Jadi doktor-doktor yang dengar ni, pelajar-pelajar dia heran. Macam mana dia boleh tahu nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu. Sebab cara dia cakap bukan prediction, bukan macam cara ramal. Nanti besok akan ada satu CCTV. 69 mana ada lagi. Mungkin kalau ada pun untuk security je, military je mungkin kan. Orang biasa mana ada. Ada CCTV. Ada sebut implant. Maknanya surveillance yang dimasukkan ke dalam tubuh badan. And implant, surveillance, implants and television that watch you. Television that watch you. Masa tu kita tengok television. We watch television. Ni television that watch you. Ni. Handphone ni. Memandang melihat kita. Baik. Kemudian tuan-tuan, ini benda yang menakutkan tuan-tuan. Maknanya dia dah cakap tahun 40-an, 50-an tu dia rancang. 69 baru dia boleh cakap. Dia boleh cakap tahun 69 tu sebab apa? And everything is in order. Nobody can defeat us. Bila ditanya, macam mana tuan boleh cakap semua ni? Sebab kita dah susun semua. Tak ada orang boleh kalahkan kita. Ni sombong. Macam mana saya baca ayat yang lepas. Kemudian dia kata, home ownership. Home ownership, a thing of the past. Jadi, memiliki rumah. Memiliki rumah ini menjadi sejarah. Tu dia. Home ownership, a thing of the past. Memiliki pemilikan rumah, pemilikan harta lah kita kata, adalah suatu sejarah. Ini dah sebut dah. Ini big reset ni salah satu, inilah dia plan tuan-tuan. Yang saya sebut beberapa siri yang lepas. Yang terakhir saya nak sebut kat sini tuan-tuan. Yang terakhir. The arrival of the totalitarian global system. Akan ada kedatangan totalitarian, full control of global system and sistem seluruh dunia. Allahu Akbar. Inilah yang akan dibuat sehingga ke abad 21. Ni, zaman kita. Dan telah disebut oleh Dr. Richard Day. Profesor Dr. Richard Day. Dia sebut
sebagai dia orang dalam. Bila ditanya oleh student dia yang rakam yang channel kata, kan, macam mana kamu tahu? Saya daripada orang dalam, macam itulah. Dia cakap, saya tak tahulah cakap dia macam mana, kan. Tapi nak sebut sini, kan, dia bayangkan dia adalah inner circle. Inner circle. The professor, Profesor Dr. Richard Day, seorang profesor, kan, yang telah meninggal dunia pada tahun 1989. Ini wawancara ini didedahkan pada tahun 1988. 1988 didedahkan. 1989 tiba-tiba Dr. Richard ni mati, tuan. Wallahu a'lam. Dah sampai ajal dia. Jadi itulah tuan-tuan rahmat Allah. Saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, dan sebenarnya kita kena faham bahawa apa yang berlaku pada hari ini adalah merupakan sebahagian daripada perancangan jahat, kan, musuh-musuh Islam. Sebab apa yang saya dedahkan kepada tuan-tuan pada malam ini adalah sebahagian daripada perancangan mereka dah sebut 1969. Ini dah beredar di kalangan doktor-doktor sekarang ni di Amerika. Sebab bila berlaku virus ni, COVID-19 ni, dia timbul semula. Dia timbul semula. Jadi, nota pada tahun 1989 oleh seorang doktor ni, doktor yang mencatat, yang murid kepada, kita kata doktor, apa tadi nama dia? Saya pun tak ingat nama dia. Dr. Faraday, Dr. Richard, Dr. Richard Day tadi, kan? Dia keluar semula. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmat Allah, saya tengok masa dah lebih, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita sama-sama. Yang pertama tadi, saya cuba menggambarkan fakta-fakta yang ada di dalam data-data statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apa yang saya sebut tadi, saya bukan nak tunjuk pandai ke, saya ni pandai statistik ke, bukan. Saya nak tanya soalan. Maknanya apabila data tu macam gitu, saya pun nak tanya soalan lah. Kenapa macam gini? Data macam gitu, kenapa macam gini? Jadi kita nak tanya soalan saja. Kita bukan nak menentang KKM. Kita tahu KKM dah berusaha sehebat yang boleh. Kita bukan nak menentang kerajaan. Sebab kerajaan pun dapat data-data yang ada. Tapi kita nak tanya, kalaulah ada kebenaran di dalam apa yang saya sebut, kalaulah ada sedikit kebenaran, ambillah kebenaran tersebut, kita buat semula perancangan di Malaysia ni. Maknanya, saya ni bukan apa, hanya cuba nak cakap, kalau ada kebenaran, ambillah. Kalau tak ada kebenaran, memang saya salah, tak apa. Saya pun bukan nak paksa-paksa. Tapi nak sebut apa yang kami, yang kawan-kawan, saya kawan-kawan yang bincang-bincang ni nampak macam kita kena buat sesuatu lah. Kalau tidak, kita terus dengan menggunakan fakta-fakta yang tidak tepat atau tidak betul, maka sudah tentu ekonomi kita jatuh, pelajaran pendidikan kita jatuh, agama kita jatuh, kehidupan masyarakat kita jatuh, sosial, dan lepas tu akan jatuh apa? Akan jatuh politik, negara akan jatuh. Negara kita akan hancur, dikuasai. Kenapa? Sebab kita tak pandai melihat sungguh-sungguh bahawa ini ada udang di sebalik batu. Itulah insya-Allah sikit sebanyak tuan-tuan pada malam ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Pada malam ni saya cerita benda-benda tentang orang lain. Saya minta maaf, itu bukan tujuan saya nak memburuk-buruk siapa-siapa, tidak ada. Saya cuma nak sampaikan apa yang terbuku dalam hati supaya kita sama-sama dapat berpegang dengan fakta, berpegang dengan kebenaran. Kita bukan grup anti-vaksin, bukan. Saya bukan anti-vaksin. Saya pun dapat vaksin. Nak pergi mana? Pergi umrah haji pun ambil vaksin juga. Tapi masa tu saya tak kajilah dia punya ni macam mana. Tapi sekarang ni bila dah berlaku ni kita kaji, macam mana pula vaksin ni? Contoh, saya pun ambil vaksin. Nak pergi haji saya kena cocok juga. Nak pergi umrah 2 kali saya pergi haji kena cocok, tuan. Kita baik sangka dengan mufti, dengan menteri, baik sangka dengan KKM, tak apa. Kita masih baik sangka. Cuma saya minta, kalaulah sekiranya
apa yang kita sebut ini ada kebenaran, maka jadikanlah sebagai satu bahan untuk kita muhasabah diri. Sebab kebenaran itu daripada Allah. Al-haqqu min rabbik. Kita ambil kebenaran tu. Dan jangan kita jadi orang yang ragu-ragu. Kerana Allah melihat kita. Dan ingatlah, kalau kita salah bagi fatwa, ingat, berdosanya setiap umat yang nak sembahyang, yang tak boleh sembahyang dengan fatwa yang salah, kerana data yang tak betul, semua itu akan membawa kepada dosa. Dosa kering. Dosa kering. Itu bahagian dosa. Nak tak sebut lagi bahagian ekonomi pula. Kan? Bagaimana maki hamun orang. Bagaimana doa orang yang dianiaya. Kan? Malapetaka besar kepada kita kalau tidak berhati-hati dan kalau kita tidak bermuhasabah. So saya mengajak dengan rendah hati, saya mengajak marilah sama-sama kita bermuhasabah. Sama-sama, saya pun ada salah banyak. Sama-sama kita makhluk tak boleh lari daripada kesalahan. Maka sama-samalah kita baiki diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati-hati kita untuk menerima fakta dan kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصرنا يا الله على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقه. اللهم اجعلنا من المتقين حقه. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, insya-Allah tolong sampaikan kepada kawan-kawan, panjang-panjangkan. Jadi marilah kita bersama-sama berdoa supaya Allah lembutkan hati pimpinan-pimpinan kita untuk menerima fakta-fakta yang ada.
Kita berdoa supaya Allah beri hidayah kepada semua, termasuklah kita, kepimpinan kita, sama ada dari kalangan kerajaan, bukan kerajaan, kepimpinan dari kalangan sultan, Duli Yang Maha Mulia Agung. Kita doalah supaya semua mereka itu mendapat hidayah Allah, supaya kita berada dalam barakah. Insya-Allah mudah-mudahan Malaysia menjadi salah sebuah negara yang boleh bangkit di akhir zaman secara bersama-sama, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, minta maaf kalau ada apa-apa, kita tangguh dengan kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.